Tajuk yang kami pilih adalah perundingan tawar-menawar antara Kesatuan Pekerja-Pekerja Swasta Perkhidmatan Sokongan di Hospital-Hospital Kerajaan Semenanjung Malaysia dengan NS Medik Sdn Bhd. Ahli kumpulan terdiri daripada Muhammad Khairul Saleh bin Darmawi, nombor matrik 257454, Remy bin Karim, nombor matrik 258280, Muhammad Hafizi bin Abdullah alias Ramli, nombor matrik 258359, saya Nurhayati binti Abdul Rahim, nombor matrik 257597 dan Zaliha binti Hasan, nombor matrik 257779. Kesatuan Sekerja membawa maksud organisasi pekerja yang bersatu atau bergabung demi merealisasikan matlamat yang sama. Matlamat ini termasuk memperoleh gaji yang lebih tinggi, menerima faedah tambahan termasuk faedah penjagaan kesihatan dan persaraan, memelihara integriti perniagaan mereka, meningkatkan piawaian keselamatan dan mencapai keadaan kerja yang lebih baik untuk semua. Melihat kepada definisi berkenaan, Kesatuan Sekerja mempunyai kewajipan untuk berunding dan tawar-menawar dengan majikan bagi pihak ahli Kesatuan Sekerja, iaitu pekerja. Objektif utama Kesatuan Sekerja adalah untuk mengekalkan dan menambah baik keadaan pekerjaan ahli mereka. Kesatuan Sekerja juga memainkan peranan penting dalam interaksi kompleks yang berlaku antara pihak pengurusan dan pekerja. Kesatuan Sekerja lazimnya mewakili pekerja akan berunding dengan pihak majikan pada suatu masa tertentu. Kepentingan majikan dan pekerja serta wakil mereka mungkin bertindih tetapi kepentingan mereka tidak sama. Oleh itu, Kesatuan Sekerja melihat perundingan secara tawar-menawar sebagai cara untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan ahli mereka dan mewujudkan keadilan dan kesaksamaan di tempat kerja. Bahkan, proses perundingan kolektif dicapai menerusi perundingan tawar-menawar. Pendekatan perundingan tawar-menawar yang dipilih oleh kedua-dua pihak diandaikan sama ada pendekatan berdasarkan integratif, iaitu kerjasama, atau distributif, iaitu konflik. Pendekatan yang dipilih bagi menyelesaikan isu yang dibangkitkan oleh pekerja menerusi Kesatuan Sekerja kepada pihak pengurusan iaitu majikan yang merangkumi proses perundingan diteliti daripada peringkat perundingan sehingga ke resolusi perundingan bagi mengenal pasti jenis pendekatan perundingan tawar-menawar, strategi dan taktik perundingan serta resolusi yang telah diambil oleh Kesatuan Sekerja semasa menjalankan sesi perundingan. Latar belakang Kesatuan Pekerja-Pekerja Swasta Perkhidmatan Sokongan di Hospital-Hospital Kerajaan Semenanjung Malaysia ditubuhkan pada tahun 1997. Namun penubuhannya tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi, Kesatuan Pekerja Swasta Perkhidmatan Sokongan berkenaan mula kembali aktif pada tahun 2016. Kesatuan tersebut menerima sijil pengiktirafan kesatuan daripada Kementerian Sumber Manusia pada 27 November 2018. Keahlian kesatuan dibuka kepada semua pekerja pembersihan di seluruh hospital kerajaan di Semenanjung Malaysia, iaitu Kesatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan 2021. Satu perjanjian bersama dengan KPSPSH, KSM dan NS Medik Sdn Bhd ditandatangani pada 23 Oktober 2019 yang merangkumi 38 tuntutan pekerja. Ahli kesatuan terdiri daripada 22 buah hospital kerajaan di negeri Perak dan Pulau Pinang serta Kedah dan Perlis. Perkembangan terkini, Kesatuan berjaya memperoleh kelulusan dan kini bergabung bersama Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia iaitu UNI MLC pada tahun 2021 iaitu gabungan lulus antara KPSP, SH, KSM dan UNI MLC 2021. Terdapat 2 kontraktor perkhidmatan pembersihan di hospital kerajaan yang menjadi majikan kepada pekerja-pekerja pembersihan di kesemua hospital kerajaan iaitu NS Medik Sdn Bhd dan UEM Agenda Berhad. Kesatuan memulakan rundingan yang panjang bersama NS Medik Sdn Bhd iaitu kontraktor serta majikan pekerja pembersihan pada masa itu bagi memperoleh kadar kenaikan gaji dan faedah yang lebih baik misalnya cuti dan allowance.
Rundingan berkenaan membuahkan hasil yang berkesudahan dengan satu persetujuan bersama secara perjanjian kolektif dengan majikan menandatangani pada bulan Oktober 2019. Namun begitu, pihak pengurusan hanya bersetuju dengan 38 daripada 43 tuntutan awal yang dinyatakan oleh kesatuan. Antara tuntutan yang tidak dipersetujui majikan ialah membabitkan wang, misalnya bonus dan kenaikan gaji. Assalamualaikum, saya Zalia Hassan, nombor matrik 25779. Isu yang dibangkitkan oleh pekerja-pekerja pembersihan adalah pengurangan gaji daripada RM950 kepada RM900 yang berlaku setelah NS Medik Sdn Bhd mengambil alih subkontrak sebelum ini, iaitu Provital Allied Sdn Bhd. Sehubungan itu, wujud ketidakpuashatian para pekerja sehingga melantik KPSPS HKSM untuk mewakili mereka untuk berunding dengan pihak majikan. Untuk mendapatkan pengiktirafan pelantikan wakil perunding ini, satu undian sulit diadakan untuk mendapat sokongan pekerja-pekerja. Setelah memperoleh sokongan, satu MOU dibentuk di antara KPSPS HKSM, Adijanta Mediserve, NS Medik Sdn Bhd dan JPP untuk pelaksanaan undian tersebut. Di awal proses pengundian, ramai pekerja telah menerima ugutan dan gangguan daripada pihak majikan. Namun begitu, ia tidak menjejaskan kemahuan dan kehendak pekerja yang inginkan perubahan. Akhirnya, KPSPS HKSM memperoleh kemenangan dan diiktiraf sebagai wakil kesatuan pada 30 Oktober 2018. Pelbagai pihak terlibat dalam perundingan ini, iaitu KPSPS HM sebagai wakil pekerja-pekerja pembersihan dan NS Medik Sdn Bhd adalah pihak yang dituntut. NS Medik merupakan majikan baru kepada semua hospital kerajaan di Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Penghujahan KPSPS HKSM adalah tuntutan pekerja terhadap cara kerja dan faedah pekerja. Perkara ini melibatkan penyelidikan dalam terma dan syarat pekerjaan. Wakil majikan diwakili seramai 5 orang, manakala wakil kesatuan seramai 35 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Sani bin Darmawi, 257454. Okey, saya akan merungkaikan berkenaan dengan proses perundingan tawar-menawar antara KPSP HKSM dengan NS Medik Sdn Bhd. Ringkas proses perundingan tawar-menawar ni di antara dua agensi ini, iaitu berkenaan dengan peringkat perundingan dan salah satunya ialah strategi perundingan tawar-menawar berkenaan dengan peringkat perundingan. Okey, dapat kita ketahui di sini bahawa syarikat yang membabitkan NS Medik Sdn Bhd ini dengan kesatuan pekerja ini diberi mandat oleh pekerja pembersihan. Kaki tangan syarikat NS Medik Sdn Bhd juga difirma syarikat atau syarikat juga merupakan asas untuk dialog sosial antara pekerja dan majikan. Berkenaan dengan strategi perundingan tawar-menawar. Okey, dapat kita ketahui di sini perundingan distributif merupakan pendekatan yang paling biasa kita gunakan dalam kebanyakan perundingan tawar-menawar. Ini contoh antara kaedah tradisional yang sudah lama diambil dalam aktiviti perundingan tawar-menawar.
Okey, poin yang kedua ialah kesatuan kerja memilih pendekatan distributif kerana pihak kesatuan kerja mempunyai asas tawar-menawar atau titik rintangan. Selain daripada itu, titik rintangan ini juga boleh kita ketahui sebagai mandat kesatuan pekerja. Selain daripada itu, pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan tawar-menawar mempunyai kepentingan yang bertentangan. Dapat kita lihat di sini, pihak kesatuan kerja mengetengahkan 43 tuntutan kepada pihak majikan yang menjadi titik rintangan atau mandat kesatuan sekerja. Mandat kesatuan sekerja ini bertentangan dengan kepentingan majikan yang hendak memperoleh hasil perundingan dengan kenaikan gaji yang lebih rendah atau membayar peratusan faedah yang kurang. Okay. Kita pergi ke poin yang seterusnya berkenaan dengan kesatuan sekerja. Mereka juga memilih strategi perundingan distributif kerana pendekatan ini boleh mencapai kejayaan dalam pelbagai situasi kepercayaan yang rendah terhadap pihak majikan, dan juga ini boleh dikaitkan dengan ancaman dan penggunaan sekatan oleh majikan. Boleh kita lihat di sini sebagai contohnya kan, semasa sesi pengundian sulit pengiktirafan kesatuan sekerja, kita dapat lihat di sini majikan akan sengaja menakut-nakutkan pekerja dan berusaha untuk membangkitkan kebencian di kalangan pekerja supaya mereka tidak tidak akan memberi sokongan kepada kesatuan sekerja. Daripada apa yang kita lihat dekat sini, kita dapat lihat bahawa tindakan pihak majikan yang mengenakan tuduhan palsu terhadap pekerja serta juga menukar tempat kerja yang lebih jauh dari rumahnya, dan kemudian pekerja juga tidak dibenarkan bekerja selama seminggu atas dakwaan gagal melakukan tugas semasa waktu kerja dan berbual-bual semasa pekerja memperlihatkan tindakan majikan yang hendak menyekat hak pekerja untuk mengiktiraf kesatuan pekerja. Yang seterusnya kita pergi ke proses perundingan distributif. Okey, dapat kita tengok pada slide show ni, kita tengok ada 9 proses. Di antaranya ialah pengumpulan maklumat, pemilihan pasukan perunding, pengenalpastian dan analisis isu, perancangan strategik, pembukaan sesi perundingan tawar-menawar, memberi isyarat, mengutarakan cadangan, membentangkan cadangan agar mendapat pertimbangan, dan yang terakhirnya iaitu nombor 9, menutup perundingan tawar-menawar. Jadi saya akan rungkaikan daripada 1 sampai ke 9 berkenaan dengan proses perundingan distributif ini. Dengan nombor 1 iaitu pengumpulan maklumat, kita lihat di sini bahawa ahli kesatuan pekerja dia orang akan berkongsi maklumat dengan kesatuan tentang isu yang mereka hadapi di tempat kerja masing-masing. Nombor 2 pula iaitu pemilihan pasukan perunding. Di sini dapat kita lihat bahawa kesatuan sekerja telah menghantar 35 orang ahli kesatuan sekerja untuk berunding untuk memilih pemilihan pasukan perunding. Iaitu pengenalpastian dan analisis isu. Okey, berkenaan dengan analisis ini, kesatuan sekerja mengenalpasti isu teras dan menganalisis asal dan puncanya berdasarkan maklumat yang diterima daripada ahli kesatuan. Perancangan strategi, kesatuan membuat penilaian terhadap iklim perundingan yang akan dijalankan. Di sini dapat kita lihat bahawa pasukan perunding akan memerlukan suasana yang selesa dan membolehkan kesatuan sekerja dan NS Medik Senam Berhad boleh bercakap secara terbuka dan produktif, iaitu membuka sesi perundingan tawar-menawar. Okey, daripada sini dapat kita lihat bahawa kesatuan sekerja akan menyatakan pendirian mereka dan akan membentangkan tuntutan mereka kepada NS Medik Senam Berhad. Daripada dalam banyak-banyak sesi perundingan, tuntutan kesatuan sekerja sebenarnya sedikit sebanyak mempertaruhkan kedudukan mereka sebagai pihak yang memulakan.
Untuk next point iaitu memberi isyarat. Okey, dapat kita lihat di sini bahawa selepas Kesatuan Sekerja dan NS Medik Sdn Bhd membentangkan tuntutan masing-masing, okey, mereka ini akan membahaskan pandangan mereka berkenaan dengan tentang perihal tuntutan yang akan diketengahkan. Proses yang berikut iaitu mengutarakan kertas cadangan. Okey, dalam fasa ini kita lihat bahawa kertas cadangan yang dibentangkan oleh kedua-dua pihak ini akan diteliti kerana cadangan tersebut harus dihormati serta kejelasan kertas cadangan berkenaan mestilah ditetapkan dan ditulis. Proses pembentangan cadangan agar mendapat pertimbangan. Okey, fasa ini merupakan sangat penting kerana dekat sinilah cadangan akan disepadukan dan dibentuk serta disertakan ke dalam package yang boleh diterima oleh kedua-dua belah pihak. Akhirnya iaitu proses menutup perundingan tawar-menawar. Okey, semasa sesi ini iaitu sesi penutupan perundingan tawar-menawar ini, kedua-dua belah pihak akan bekerjasama untuk menyelesaikan perundingan tawar-menawar secepat mungkin demi kepentingan kedua-dua belah pihak. Kini kerana kedua-dua belah pihak akan merumuskan perjanjian yang meringkaskan semua isu yang diterima dan ditolak oleh kedua-dua pasukan berunding. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hafizi bin Abdullah alias Ramli, nombor matrik 258359. Okey, saya akan sambung pembentangan daripada kumpulan saya. Saya akan ambil tajuk untuk komunikasi perundingan tawar-menawar. Okey. Untuk pertama, komunikasi ialah salah satu elemen penting dalam proses perundingan tawar-menawar. Manakala dalam strategi perundingan tawar-menawar, komunikasi memegang peranan signifikan dalam mengetahui perkara yang dapat diterima oleh Kesatuan Sekerja dan juga pihak majikan. KPSPHK-SM iaitu Kesatuan Pekerja-Pekerja Swasta Perkhidmatan Sokongan di Hospital-Hospital Kerajaan Semenanjung Malaysia mempraktikkan kaedah kemahiran komunikasi perundingan dengan NS Medik Sdn Bhd apabila berbincang perihal upah dan faedah, terma dan syarat yang berkaitan pekerjaan, dengan contohnya pameran kerja, kewajipan dan tanggungjawab majikan, pekerja dan Kesatuan Sekerja dan lain-lain. KPSPHK-SM juga memanipulasikan seberapa banyak saluran komunikasi supaya kerengganan komunikasi antara pihak Kesatuan Sekerja dengan pihak majikan tidak berlaku ataupun tidak terjadi. Terdapat dua saluran yang digunakan iaitu lisan dan juga tulisan. Okey, untuk taktik perundingan tawar-menawar, teknik perundingan distributif yang digunakan oleh pihak KPSPHK-SM untuk mendapatkan hak-hak tertentu kepada Kesatuan Sekerja berkenaan semasa sesi perundingan tawar-menawar dengan NS Medik Sdn Bhd. Pertama, mereka menggunakan taktik salah nyata titik penyelesaian Kesatuan Sekerja terhadap pihak majikan. Taktik ini digunakan oleh perunding Kesatuan Sekerja untuk memberitahu pihak majikan tentang titik penyelesaian pilihannya atau titik penentangan Kesatuan Sekerja berlainan daripada titik penyelesaian yang sebenar. Untuk teknik yang kedua iaitu menyatakan niat untuk melakukan sesuatu tindakan secara palsu. Okey, perunding KPSPHK-SM melihat dengan menyatakan niat untuk melakukan sesuatu tindakan secara palsu. Misalnya menganjurkan mogok dengan menjadikan pihak Kesatuan Sekerja percaya bahawa kedudukan mereka adalah yang paling kuat dalam sesi rundingan berkenaan. Okey, untuk isu-isu yang tercetus semasa sesi perundingan tawar-menawar berjalan,
terdapat 5 isu yang terdapat, iaitu pertama, pendekatan perundingan tawar-menawar yang dipilih perunding KPSP/KSM menjurus kepada penyelesaian secara sukarela sama ada oleh pihak kesatuan sekerja maupun pihak majikan berhubung dengan isu yang dirundingkan. Yang kedua, pemilihan perunding dan pasukan perunding mempengaruhi kejayaan sesebuah perundingan tawar-menawar. Untuk poin yang ketiga, iaitu dalam isu ini mendapatkan pihak majikan untuk bersetuju dengan tuntutan kesatuan sekerja juga mungkin menimbulkan masalah. Pihak-pihak yang berunding mungkin boleh menjadi sangat tidak percaya antara satu sama lain. Yang keempat, iaitu wujud perspektif di kalangan pekerja yang mewakili kesatuan sekerja merasakan tindakan kesatuan yang bersetuju untuk berunding kelihatan seperti lemah dan tunduk kepada majikan. Konflik boleh timbul dengan cepat dan pembincangan boleh rosak kesan pemilihan perundingan dan pasukan perunding yang tidak cekap untuk berunding dengan pihak majikan. Dan yang terakhir ialah dalam perundingan tawar-menawar yang menggunakan pendekatan komunikasi silang budaya, masalah komunikasi boleh wujud disebabkan kata-kata perunding, tetapi juga dengan kata-kata itu diterjemahkan. Perunding kedua-dua belah pihak juga mungkin membawa bersama mereka matlamat dan tingkah laku yang bercanggah ke meja rundingan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Remy bin Karim. Nombor metrik 258280. Sebentar tadi kita dah mendengar daripada rakan saya tentang 5 proses perundingan tawar-menawar antara Kesatuan Pekerja dengan NS Medik Sdn Bhd. Dan seterusnya saya menyambung tentang resolusi perundingan. Okey, baik. Resolusi perundingan ni dalam perundingan tawar-menawar jenis distributif. Konflik berlaku apabila ada matlamat kedua pihak bertentangan, sama ada menang ataupun kalah. Tawar-menawar perundingan dicirikan tentang hasil sama ada menang ataupun kalah. Proses ini cenderung untuk memupuk kepada hubungan yang kompetitif. Pihak yang terlibat dalam perundingan akan cuba untuk keluar dari pihak yang mendominasi perundingan atas sebab tiada kepentingan. Akibat daripada ciri-ciri pendekatan yang bersifat kompetitif ini, pasukan perunding yang mengambil bahagian dalam bidang perundingan ini boleh menggagalkan usaha antara pihak Kesatuan Pekerja dan pihak yang lain. Walaupun begitu, sesi perundingan tawar-menawar menyarankan setiap pihak boleh mendapatkan sokongan seperti daripada peguam, penasihat, daripada pertubuhan yang bukan kerajaan, iaitu NGO. Dan saranan ini begitu sangat penting sangat penting kerana perundingan dan perunding memerlukan banyak kemahiran dalam perundingan. Baik, dalam iklim komunikasi, perundingan distributif selalunya dipenuhi dengan rasa marah, kecewa dan juga rasa bimbang. Dalam itu, melihat kepada jenis perundingan yang lebih formal, prosedur perundingan hendaklah dipersetujui terlebih dahulu sebelum sesi perundingan ini bagi menstrukturkan perundingan, dan selain mewujudkan iklim komunikasi yang boleh menukarkan maklumat secara sengaja atau tidak, serta ia dapat mengurangkan risiko. Penambahbaikan lain seperti pemilihan tempat perundingan tawar-menawar
Bagi pihak kesatuan pekerja juga harus memilih tempat yang lebih sesuai, tempat yang lebih neutral, kerana suasana yang baik boleh mewujudkan keadaan yang lebih baik. Baik, mari kita melihat merujuk kepada Mumtaz dan Marina yang dikeluarkan pada tahun 2020, resolusi atau penyelesaian perundingan antara pihak majikan dan juga kesatuan sekerja ialah cara bagaimana penyelesaian yang disignifikan bagi memastikan perhubungan yang harmoni dapat dikekalkan. Perundingan secara langsung, iaitu kita boleh sebut dia itu sebagai direct negotiation. Trade Dispute dan Resolution Process 2019. Dan ini adalah satu resolusi perundingan bagi masalah yang telah dikenal pasti sepanjang sesi perundingan. Biasanya ia menjadi satu titik permulaan yang sangat baik untuk melihat sama ada konflik boleh diselesaikan tanpa perlu menggunakan pengantaraan, timbang tara atau tindakan mahkamah. Jadi dalam kesimpulan resolusi perundingan ini, saya melihat perundingan tawar-menawar amat penting kerana perundingan adalah satu tentang kesan kewangan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan bagi perundingan tawar-menawar yang dipilih oleh mana-mana pihak yang berunding boleh mendatangkan kesan yang positif maupun negatif. Bagi peringkat negara, kebanyakan negara yang maju membenarkan dan menjamin bagi hak untuk perundingan tawar-menawar serta kebebasan pekerja untuk berpersatuan. Isu ataupun konflik yang tercetus dalam perundingan tawar-menawar haruslah dikendalikan dengan lebih efektif, bukan menyekat isu atau konflik dan juga membiarkan isu yang berlaku menjadi lebih serius ataupun konflik meningkat di luar kawalan. Kunci kepada hasil sesebuah perundingan tawar-menawar adalah kedua-dua belah pihak mesti menerima bahawa mereka tidak akan menjadi pemenang. Bahkan di penghujung proses perundingan mereka faham tidak perlu menang tetapi perlu mencapai persetujuan. Kejayaan sesebuah perundingan juga terletak kepada resolusi perundingan yang diambil oleh kedua-dua belah pihak. Sekian daripada saya Puan dan juga kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.